bersama saya, Cikgu Asnida Daud. Nak panggil Asnida kan panggil Cikgu dia. You kalau nak panggil cikgu, kena cikgu funky. Oh, Cikgu funky. Mana satu nak Tapi MUI tak marah kalau Cikgu funky? Taklah, Tak. pasal ada funky dia. I see. Asnida pun boleh lah. Abang ni macam tak biasa. Aizal, tolonglah. Okey lah, Asnida. Saya kenal Asnida sebelum, dah lama dah daripada Asia Bagus. Daripada video yang awak tunjukkan tadi. Sebelum kita berbual tadi, kita pasal Asia Bagus. Dia kenal I dengan Asia Bagus. Pada tahun berapa tu? Bang, semasa tu saya masih virgin. 19 tahun. Wah, 19 tahun masih virgin bagus. 19 tahun. Okey. Oh, wow. Darah Dan muda. tapi sebelum tu belum kenal dia pun. Belum. Belum sangat lah. Dah tahu siapa tu Najib Ali. Pasal Najib Ali ni dia ikon. Oh, I see. Dia ikon dan legenda sekali. Legenda. Tapi mungkin abang tak tahu. Abang semasa saya sangat aktif sebagai spy HMI. Yep. Abang Najib ialah artis yang pertama saya temu ramah sebagai spy HMI. Spy HMI, apa ceritanya? Okey, spy HMI tu Ceritanya bukan saya berbual pasal apa tu. Spy HMI tu hiburan minggu ni Oh, lah. okey. Alright. Jadi dia ada macam pada saat itu saya rasa saya antara yang pengacara macam kembara begitu. Yang gila-gila juga. Yang gila-gila yang telah disamakan dengan Najib Ali. I see. Asnida Daud adalah di antara artis di mana dia bukan saja artis, dia juga a thinking artist. Now the thinking artist ini susah untuk kita. Jadi mereka buat sesuatu bukan kerana nak buat saja, mereka diberikan tugas dan tugas itu dilihat sebagai satu tanggungjawab. Ini susah deh nak begini kan. Bila seorang artis tu diberi satu tugas tu, it's not a task, it's a tanggungjawab yang mempunyai amanah yang harus dilakukan. Maka itulah saya ambil awak. Kerana awak tahu amanah yang telah saya berikan kepada anda. Mari kita lihat sekarang. Awak dah tengok ni belum? Dah terakhir tengok 90-an kiri? Dah lama Okey, mari kita lihat. Oh my God. Kelakar muzik dan juga suasana 90-an yang ramai diingati orang. Saya nak tanya sikit Kak Long. Feeling apa ni? Kenapa begitu muka awak? Minggu ni akak feeling macam Siti Nurhaliza lah Masih dia baru mula-mula bertapak ke era seni suara. Tapi taklah macam cantik macam Siti Nurhaliza lah, muka lebar, hidung lebar, dia cantik kan. Tapi tak lalat. Baju tetap hobi. Jujur. Tapi tak lalat tetap Tapi bila manis. you cakap gitu, you takut tak? Dia macam orang you cakap, oh Siti Nurhaliza akan kecil hati ke? Tak kisah tu semua. Oh, that's good Tak. Haizat masih muda lagi, and then I feel masih sangat mentah. Mungkin you dah macam rasa so veteran gitu. Tapi untuk chemistry dia, saya tahu semasa kita buat ni kita ada buat adjustment. Kerana dah tengok macam susah nak ngam, jadi kita buat persona yang Aizat ni adik, saya ni kakak. Jadi baru nampak macam okey sikit. Pasal kalau kita nak buat macam konon-kononnya Hairudin Sahrom dengan Nurul Aini, tak boleh. Tak boleh match up. Jadi kita adakan persona ni yang ini kakak dan ni adik yang baru bertapak sebagai seorang pengacara lah. I see. Yeah. Jadi baru kita gel. Kalau tidak janggal. Okey, mari kita ke zaman ni sekarang. Oi. Zaman-zaman yang mana manusia masih berada di dalam studio. Betul. Dan orang yang nonton studio ni pun mereka adalah sangat yang ardent sekali. Oh yang yes. Mereka peminat tegar. Betul. Jadi itu salah satu daripada anda merasakan bahawa waktu itu si Haizat masih muda dan anda sedang mencari keserasian. Betul. Kerana mula-mula nak tengok daripada segi wajah, ya Allah, macam dia beauty, aku beast. Alamak, macam mana nak ngam nanti susah. Dan saya punya personality secara saya sangat besar personality saya cara walaupun kecil cili padi, walaupun saya kecil, aura dia. Yes, aura dan nyala rasanya terlalu besar sehingga dia mengaum macam harimau. Hari-hari mau nampak muka cantik macam Aizat mau. Tapi tahan nafsu. Datuk dah kahwin belum?
Dah lah. Dah kahwin. Anak dah sedozen. Dah sedozen. Tapi nafsu tetap ada Aku nafsu. of course. Saya tak nak cakap pasal tu lah, malu kan. Okey, I masih virgin. Masih virgin. Oh, pasal suka dia. Memang suka dia. Teringat zaman-zaman break up tu terlantar di katil dengan lagu zaman ni. Aduh, meleleh-leleh air mata. Kak Long, pasal pada masa tu Kak Long tak telefon Cowboy Sesat. Sampai Kak Long kan. Kena. Tu pasal kita buat persona ni, nama Kak Long lah. Tapi kalau anak you tengok sekarang, will they be impressed by you think? Mereka akan cakap Mami Solin. Is it? Tapi mereka dah tahulah macam mana saya beraksi begitu. Tapi mereka nampak kalau saya macam gini kan. Selalunya saya akan into this mode, saya pun ada Sasha, macam Beyonce ada Sasha kan. Betul. Saya pun ada. Tapi saya hanya akan gini kalau saya nak marah di rumah. Oh, gitu. Nanti saya akan like, hey, kenapa tak buat homework? Asyik walau weh. Tak jemur baju, tolonglah Mami. Nanti mereka buat macam gitu. Okay, that's it Mami. Okay. Don't push my button. Don't push my button. So I would break into this persona. So diorang bila nampak tu diorang macam alamak. Diorang tak boleh register. Mami Solin. Is it entertaining or is it marah? Aku tak tahu. Tak tahu pasal. Tak boleh. Saya nak masih samar-samarkan. Jadi mereka tahu mak dia mystery. I see. Apabila saya di tempat kerja, saya tak boleh sebegini. Jadi kalau orang tanya, Asnida dalam comfort zone saya ialah dalam parameters kreatif. Itu saya betul-betul selesa dan saya akan jadi diri saya. Tapi apabila saya di tempat kerja sebagai seorang producer, seorang guru, saya akan ada terus dia mind tu terus tukar. Automatic. Automatic. Dia automatic. Dia tak boleh. Tapi apabila di rumah, jadi dia kena tengok keadaan tu macam mana. Kalau dah ada kamera, dah ada ni, kita tahu macam mana dia punya, macam mana saya nak beraksi dan sebagainya. Di rumah juga begitu. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti ada kejujuran. Kita mesti ada keikhlasan dalam apa saja, dalam cara kita berkomunikasi dan sebagainya. Jadi itu saya tak pernah simpan ataupun nak jadi somebody. Dalam arti kata anak-anak muda sekarang, authenticity. Itu saya memang betul. Tepat sekali perkataan itu, memang tepat sekali. Tapi bila album tu dah mula masuk pasaran, kita dapat feedback daripada peminat-peminat. Dia orang lebih suka slam bawa lagu-lagu ballad kan. Jadi kita cuba ikut kehendak daripada peminat, sebab kalau kita buat album kita tak boleh ikut kita je kan, kita kena ikut. Dia pun sangat humble lah, Ya ke? Dia Alhamdulillah. Sebelum abang menganggotai band slam Kau dengar kau tengah kerja apa? Oh, macam-macam kerja saya buat sebenarnya. Tapi antara dia lah, saya pun kerja 7-Eleven juga dulu. 7-Eleven. Always close but never close. Okey, tapi Abang pernah dikerjakan ke? pernah dikerjakan? Saya mengerjakan ada. Wah, tak betul. Sebenarnya awak ni memang suka tanya pasal kerja-kerja orang nampaknya. Zaman ni saya tahu banyak pekerjaan anda lakukan. Tapi satu, bila saya baca-baca di majalah dulu-dulu ni, ada yang mengatakan bahawa satu peristiwa slam dibaling batu oleh penonton ketika membuat persembahan di Langkawi. Adakah betul itu? Okey. Itu tentang soalan batu tu betul. Batu tapi tu bukan betul, dibaling batu lah. Oh, sebab waktu tu ada satu batu teller jatuh daripada atas tu. Ya. Memang betul terkena bahu belah kiri saya lah. Saya ada mengalami kecederaan kecil lah. Tapi waktu tu tapi tak ada siapa baling lah sebab daripada atas. Tak tahu. Oh, ya ke? Okay, Bukan datang Tuhan kasih ke apa tahu. Bukan ada nangis lah. Ni menyanyi rock ni apa kena bar dekat tak ada lah. Itu kawan namanya Kumar kalau berkenalan dengan dia nanti. Cantik. Silakan. Ni cakap pasal batu rock ni, pasal penyanyi rock apa, jadi kena baling batu ke terjatuh batu tu rezeki lah. Pasal suara zaman ni memang power sampai menggegarkan tempat tu agaknya. Dan kalau kita tengok style abang zaman ni kalau menyanyi dia punya tajwid dia tu harakat dia di sini di hidung. Itu yang bagi
Mistletoe. Jadi start Itu skrip yang abang kasih. Okey, satunya dan saya juga suka kerana kami juga diberi kebebasan untuk supaya itu hanya rujukan, pointers dan tak perlu hafal. Saya rasa sebagai seorang pengacara yang baik, kita harus tajam dalam pemikiran dan always think on our feet. Bagaimana kita nak kaitkan yang ini dengan yang ini dan yang ini, itu yang baru ada flow dia lah. Tapi tata susila tu Tetap ada tata susila. Tetap tata. My goodness, perkataan tata susila ni dah lama tak ada. Tata susila. Tata Wah, ni susila masih ada doktor tu dulu-dulu ada buku tata susila kena dengar. Okey, sekarang kita dah cakap 90-an, kita dah dengar pasal berkat impression dia. Cikgu punya pemikiran ni sangat luar biasa bagi saya. Baik, kita akan seterusnya bersama dengan Asnida di episod yang lain dengan satu lagi rancangan 90-an yang lain. Terus bersama saya Asnida di Aku Najib Ali. So kecoh.